Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, Tan Sri, Puan Sri dan juga semua yang pernah ataupun yang sentiasa mengikuti daurah Mufiq setiap hari Jumaat selepas maghrib. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bersiaran langsung lagi di Kompleks Seni Islam Antarabangsa Selangor Shah Alam, dan bersama saya pada malam ini juga ialah warga khidmat yang tetap kita, iaitu saudara Muhaimin. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Apa khabar Muhaimin? Alhamdulillah sihat. Jadi malam ni kita nak bincang pasal apa pula agaknya ya? Jadi kalau minggu lepas siapa yang mengikuti daurah Mufiq pada minggu lepas, kita menceritakan tentang kriteria untuk menjadi pentafsir Al-Quran. Ya. Jadi kita tahu nak tafsir tu dah cukup ketat lah. Macam mana nak jadi. Jadi tapi di depan kita ni ada Al-Quran Mushaf Mufiq. Ya. Kita tahu Al-Quran Mushaf Mufiq ni menggunakan rasam Osmani. Ya. Jadi saya nak tahu kenapa ataupun apa kriteria untuk rasam Osmani. Kenapa kita follow rasam Osmani? Ya, kita tahu rasam Osmani ni memang wajib lah kita ikuti kalau nak menerbitkan Al-Quran di Malaysia. Tapi pasti penonton pun nak tahu kenapa bukan Imla'i, kenapa Osmani, ataupun sejarah dan kelebihan dia. Boleh Ustaz ceritakan? Okey, ini satu tajuk yang sebenarnya tajuk yang sangat besar. Kita untuk malam ni kita tengok yang mana kita sempat saya ceritakan ya. Baik, yang pertamanya bila kita nak membaca Al-Quran, dia ada syarat tilawah Al-Quran ataupun rukun bacaan Al-Quran itu. Yang pertamanya, bacaan Al-Quran itu dia mestilah mengikuti salah satu daripada bentuk yang tepat ataupun yang kena dalam bahasa Arab. Contohnya dari segi grammarnya, dari segi sarafnya. Contohnya dalam satu ayat Al-Quran, dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 37, ayat 37 surah Al-Baqarah ayat 37. Saya buka terus. Terus okey kita tengok ni, contohnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang akhir sekali tu, yang di hujung di bawahnya tu, yang paling bawah tu, fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Jadi kita baca ni fatalaqa adamu. Sebenarnya bila sebut bahasa Arab ni, huruf yang orang kata tashkil, yang dhammah, fathah apa semua tu, dia hendaklah menempati bahasa Arab. Maknanya bila kita baca dengan dhammah, dia ada makna dia. Dia bukan maknanya kita boleh kita nak ubah, kau suka kita nak ubah, kita baca fatalaqa adama ke fatalaqa adamin ke, tak boleh berubah. Sebab apa? Baris itu dia ada makna dia. Betul. Penting dalam bahasa Arab. Penting dalam makna dia. Contoh ayat ni lah, fatalaqa dalam mushaf kita dibaca fatalaqa adamu. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab juga boleh dibaca dengan fatalaqa adama mir rabbihi kalimatun. Ini kalimatin kan? Kalimatin. Jadi kalau dalam aspek bahasa, adamu tu dia jadi fa'il, kalimatin tu dia jadi maf'ulun bih. Maknanya Adam menerima beberapa kalimat daripada Tuhannya. Betul. Kan? Dan boleh dibaca fatalaqa adama, maknanya ayat itu, kalimat-kalimat itu datang kepada Adam, kalimatun dibaca dengan kalimatun. Dari segi itu betul, sebab kedua-dua bacaan itu adalah bertepatan dengan wajah ataupun bentuk dalam bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mestilah mengikut kepada rasam Osmani. Itu yang ditetapkan oleh jumhur ulama. Maknanya bacaan Al-Quran itu dia mesti dibaca mengikut kaedah resam Osmani. Sekejap kita cerita bab resam Osmani ni ya. Ini kita nak rukun dulu. Yang ketiganya ialah
dia mestilah sanad bacaan itu dia mestilah bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut sebagai qiraah mutawatirah. Maknanya qiraat yang diriwayatkan dalam bentuk yang ramai dan tidak mungkin yang meriwayatkan qiraat itu berdusta sama sekali sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tiga. Jadi yang kita nak sembang malam ni ialah berkenaan dengan Rasam Osmani itu. Maknanya mesti bacaan kita itu, bacaan Quran itu mengikut salah satu daripada kaedah Rasam Osmani, kaedah penulisan Rasam Osmani. Itu jumhur ulama di Malaysia ataupun seluruh dunia? Seluruh dunia. Okey. Kalau kita tengok kepada sejarah penyalinan Al-Quran, kita sebut sejarah penyalinan Al-Quran, Al-Quran itu disalin pada zaman Nabi lagi. Betul. Tetapi pada zaman Nabi ditulis di atas pelbagai benda, pelbagai medium. Lepas tamar, kepingan batu, atas kain, atas kulit, kan? Kemudian oleh kerana Al-Quran itu pada zaman Nabi diturunkan bertahap-tahap, dia ada peringkat kan, berdasarkan peristiwa yang kita kata asbabun nuzul tu kan. Jadi Al-Quran tu tidaklah ditulis macam mana Quran pada zaman sekarang ni, dia dalam bentuk mushaf. Pada zaman Nabi tak ada mushaf lagi. Ayat tu, surah tu dekat orang tu sikit ni sikit. Tak dibukukan lah. Sahabat tulis pun tulis atas kulit binatang pun dia simpan di satu tempat. Jadi taklah dalam bentuk seperti mana yang ada mushaf pada ketika ni kan. Kemudian pada zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq, ini peringkat mulanya orang kata apa, masalah ini, problem ini difahami oleh Saidina Umar sendiri. Saidina Umar bila tengok ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang mati syahid dalam peperangan murtad, orang murtad memerangi orang murtad. Jadi dia pun terfikir, kalaulah Al-Quran ini tidak disalin semula, dikumpulkan dalam bentuk yang lengkap daripada mula sampai akhir, seperti mana yang akhirnya bila Nabi SAW sebelum wafat tu baginda bertalaki Quran dengan Sayyidina Jibril kan. Jadi ditakutkan ramai yang menghafal Quran ni syahid, jadi Quran tu takut hilang, tak dapat diturunkan. Jadi dia pun pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Dia mencadangkan perkara ni pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, mana mungkin aku buat satu perkara yang tidak disuruh oleh Nabi SAW. Jadi dia takut, kerana takut benda ni jadi bid'ah. Jadi bertentangan pula. Jadi bertentangan dengan ajaran Islam kan. Akhirnya 2-3 kali, 3 kalilah Sayyidina Umar ulang-alik jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar setuju. Dan dia mengarahkan beberapa orang sahabat yang diketuai oleh Zaid bin Sabit kan, dan beberapa orang lagi menyalin Al-Quran, yang diambil semua daripada yang disalin-salin dalam pepah tamar, dikumpulkan, disalinkan, dan dalam lembaran-lembaran akhirnya Quran itu nak dibind, dah dibind, kemudian nak nama apa? Nak namakan ni apa? Dulu tak ada lagi timbul istilah mushaf tu. Resam ada, tapi pada zaman Rasulullah tu ada, tapi maknanya yang digunakan secara ketara. Jadi bila Quran tu sudah dibind, sudah ada kulit dan semua complete, nak nama apa, kemudian ada seorang sahabat, dia kata, aku pernah pergi ke Habsyah, jadi bila kitab suci di sana yang ada ditulis kemudian dibind, ada kulit depan dan belakang, dinamakan mushaf. Jadi pada ketika itulah dinamakan mushaf. Al-Quran. Bila sebut Al-Quran tu nama mushaf Al-Quran.
Oh, jadi betul lah. Mushaf ni selain Al-Quran tak dipanggil Yelah, mushaf, sekarang dipanggil kita buku tak kan? kita tak panggil lah. Kita tak panggil Quran saja. Itu pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian pada zaman Sayyidina Omar tidak berlaku perkara-perkara penyalinan semula Al-Quran, tak berlaku. Jadi Quran disimpan di rumah Hafsah. Jadi bila para sahabat nak merujuk pada mushaf, jadi mereka akan merujuk pada mushaf zaman Sayyidina Abu Bakar ni. Kemudian pada zaman Sayyidina Osman berlaku peristiwa lagi apabila Islam ni dah mula berkembang, berlaku banyak peperangan, sesi peperangan dan ramai orang masuk Islam. Jadi bila masuk Islam ni para sahabat pun bertebaran. Katalah ada yang duduk di Kufah, ada yang duduk di Basrah. Sahabat ni bila Rasulullah wafat semua dah keluar daripada Madinah. Keluar daripada semenanjung agak. Sebenarnya Madinah lah, maksudnya mereka tak duduk di Madinah tu. Ada yang pergi ke Syam, ada yang pergi ke Basrah, Kufah, Baghdad, ke Mesir, ke Yaman kan. Jadi 100,000 para sahabat tu semua bertebaran seluruh dunia. Jadi orang Islam yang baru masuk Islam, mereka akan carilah sahabat ni untuk belajar agama kan, belajar Islam, belajar Quran sebagainya. Jadi apabila sahabat itu mereka menerima riwayat daripada Nabi, ikut bacaan Nabi. Cuma perbezaan dari segi qiraat kan. Ada sahabat baca macam ni, ada sahabat baca macam ni, sahabat macam ni. Jadi bila satu kumpulan dia melazimi bacaan macam ni, kemudian dia dengar bacaan macam lain pula, dia berlaku macam konflik, gaduh. Betul. Bacaan kamu tak betul, bacaan aku yang betul, aku terima daripada sahabat ni, aku pun baca terima daripada sahabat ni. Semua sahabat. Semua sahabat. Tapi lain kiraat kan? Itu yang lain kiraat. Jadi perkara ini Huzaifah bin Al-Yamani, seorang sahabat juga, dia melihat ni dia akan jadi satu masalah besar pada umat kalau umat bergaduh dalam soal-soal begini. Jadi dia membawa usul ini kepada Sayyidina Osman. Dia kata, Sayyidina Osman, kita patut buat keputusan, buat satu tindakan untuk kita nak menyeragamkan Al-Quran supaya tak berlaku pertelagahan dari segi qiraat. Jadi maka Sayyidina Osman mengarahkan sahabat-sahabat yang belum menyelesaikan Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar tu, tulis semula Al-Quran. Penyalinan semula Al-Quran mengikut satu bentuk tulisan. Dulu orang tulis Quran dia pakai diguna khat Hijazi. Kita tengok dia punya macam khat Kufi tu, Kufi Hijazi kan. Dia tulis. Maka sahabat Zaid bin Thabit dan beberapa orang lagi menyalin semula Al-Quran. Kemudian kata Sayyidina Osman, sekiranya ada berlaku percanggahan untuk nak menyalin tu, hendaklah dirujuk ataupun hendaklah menggunakan lahjah Quraisy. Sebab bila saya sebut yang minggu lepas, Al-Quran tu diturunkan dalam 7 huruf kan, sabatu ahruf. 7 huruf tu maksudnya 7 lahjah ataupun dialek kumpulan ataupun kabilah-kabilah Arab yang terbesar pada ketika itu. Jadi maknanya lahjah yang perlu diutamakan dalam mushaf Sayyidina Osman, dalam mushaf ini yang pada zaman Sayyidina Osman tu ialah ikut lahjah Quraisy. Kan? Baik, bila disalin Al-Quran daripada mula sampai akhir dan di Quran tu dibainkan, kemudian yang itulah yang disebut sebagai mushaf Osmani. Rasam Osmani. Ataupun dikenali juga dengan mushaf Rasam Osmani. Osmani itu dinisbahkan kepada Sayyidina Osman. Sayyidina Osman sebab beliau yang mengarahkan. Kemudian disalin dalam 6 ataupun juzuk, 6 ataupun 7 nuskah. Kemudian di naskah-naskah itu dihantar ke negara-negara Islam, di Syam, di Mesir, di Iraq, di Yaman dan sebagainya. Tapi waktu tu Ustaz, kalau kita tengok dekat galeri Yayasan Restu ni, di awal Al-Quran tu dia tak ada baris. Waktu tu dah ada baris ke? Ya. Yang ni yang kita nak beritahu ni. Bila kita sebut Rasam Osmani, dia adalah semata-mata tulisan bentuk Al-Quran itu. Tulisan Al-Quran itu semata-mata. Maksudnya? Maksudnya hanya ditulis kalau alif, ba, ta, sa. Dia waktu itu tidak ada titik, tidak ada baris. Huruf ba dengan huruf ta pun tak ada baris. Okey. Kan? Maknanya bila kita
bila kita itu yang kita lisan Osmani itu dia boleh dibaca dengan berbagai qiraat. Bila dia tidak ada baris, artinya dia boleh baca dengan beberapa qiraat. Itu yang menjadi lain-lain tu. Contohnya kita tengok dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah ni ya. Dalam surah Al-Fatihah ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Alamin tu dia ditulis alif lam ain lam mim ya nun. Kan? Ya nun dia kalau kita baca, kita akan baca dengan Al-Alamin. Alamin dia ada alif. Tapi dekat mushaf ini, mushaf Sayyidina Osman dia tak letak alif. Dia sambung terus ain dengan lam. Maknanya dia boleh dibaca dengan qiraat alamin. Dia boleh baca dengan qiraat alamin. Waktu tu tidak ada titik, tak ada baris. Maknanya baris pun tak ada lagi. Itulah. Jadi orang nak baca Quran macam mana? Baca Quran pada waktu itu dia masih lagi bergantung kepada hafalan. Dan juga pengetahuan yang tinggi bahasa Arabnya. Baru dia boleh baca Quran dari ketika itu. Itulah, kalau tak ada baris pun kita dah susah dah Ustaz. Ya. Ini kan lagi tak ada titik. Kita boleh tengok naskah-naskah mushaf Sayyidina Osman. Yang mana pada peringkat awal tak ada titik, tak ada baris. Tak dapat bezakan antara huruf-hurufnya. Kalau orang Arab mungkin dia nampak lah ni bar ke apa kan. Kalau orang luar daripada Arab memang lagi susah lah. Betul. Jadi maknanya orang yang boleh baca Quran ketika itu dia sama ada dia hafiz Al-Quran ataupun dia talaqi Al-Quran dengan sahabat-sahabat, para sahabat. Kan? Kemudian lepas pada itu berlaku lagi ada masalah. Sebab bila orang bukan Arab, sebab orang ajam, macam kita ni ajam kan. Dia banyak masuk Islam. Kemudian dia baca Al-Quran. Jadi bila dia baca Quran, dia tak baca ikut grammar dia. Ikut kaedah bahasa Arab. Kan? Jadi berlaku kesilapan. Jadi bila berlaku kesilapan itu, barulah usaha untuk daripada khalifah lepas itu untuk meletakkan titik huruf dan juga alamat tashkil dia ataupun tanda baris, tanda bacaan. Ini kita akan bincang minggu depan insya-Allah. Sebab masa kita terhad untuk minggu ni. Jadi yang ni kita akan cerita macam mana berlaku sejarah kesilapan dalam bacaan. Akhirnya para sahabat dan juga para ulama menetapkan bahawa kita perlu letakkan alamatul i'jam, tanda-tanda baris tu macam. Kemudian baris pun dia ikut perkembangan juga. Betul. Sehinggalah pada perkembangan khatnya insya-Allah. Tulisan itu belum masuk tulisan lagi tu. Ya. Baru masuk tanda nak baca kan? Jadi insya-Allah kita sambung minggu depan. Okey, boleh. Ada apa-apa Muhammad nak cakap? Tak ada apa, macam biasalah kita kita dalam proses untuk menerbit, bukan dalam proses, kita akan menerbitkan Al-Quran Mufid dalam dua saiz yang berbeza, B5 dan A5. Kita dah cetak sebenarnya. Kita dah cetak dah. Cuma dalam proses untuk binding ni. Yes. InsyaAllah akan menemui anda dalam beberapa hari lagi insyaAllah. Jadi boleh kalau nak tempah boleh. Ya, betul. Melalui nasyurquran.com, apa-apa boleh tunggu update daripada kami, daripada Quran Live Channel boleh, daripada Facebook kita pun boleh, daripada website pun boleh. Itu saja Ustaz. Okey, kita tangguhkan dulu jilsah kita pada malam ni dengan membaca tasbih kafarah dan juga membaca wal asri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.